Habis baca, Abang Man sapu air liur dekat kelopak mata kiri dan kanan. Barulah Abang Man nampak dalam sama-sama makhluk sebesar lembu jantan mundar-mandir dekat depan kemah dia. Makhluk berkepala lembu tu jalannya macam manusia, cuma kakinya pendek, pakai baju warna hijau. Patutlah tak ramai pelanggan Abang Man hari tu. Angkara makhluk tu rupanya pelanggan dibutakan mata dan hati dari nampak kemah Abang Man. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Video hari ni bukan sambungan cerita bercakap dengan jin ya, sebab saya dah terlepas video hari Rabu punya cerita disebabkan dari hari Sabtu sampai hari Rabu saya dekat kampung. Jadi hari ni saya akan kongsikan 5 kisah seram, dari kisah bercinta dengan hantu hinggalah kisah remaja jumpa almari lama dalam rumah terbiar di kawasan pergunungan. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Nombor puaka ni Joe ingat lagi sampai sekarang. Rasa menyesal pun ada. Sampai sekarang dia masih trauma. Joe dapat nombor ni masa asyik tengok page cari jodoh. Yelah, umur Joe pun dah dekat 40 tahun tapi tak kahwin-kahwin. Dia risau lah juga. Nak kata Joe ni hodoh, tak juga, tapi entahlah. Joe dah cuba bermacam-macam usaha sampai rasa putus asa nak cari jodoh ni. Hinggalah dia jumpa sebuah website cari jodoh. Dia pun cubalah nasib dekat situ. Mana tahu kok jumpa jodoh lah dekat situ. Scroll, Joe jumpa gambar seorang perempuan. Berdegup kencang juga jantung dia masa tu. Joe tengok biodata si pemilik gambar ni, Syasha Abdul Malik, umur 30 tahun, pekerjaan sebagai jurujual kosmetik. Patutlah comel, cantik, rupanya jurujual kosmetik. Joe ada baca jugalah komen-komen orang pasal perempuan ni. Ada yang komen, aku dah kontak nombor ni tapi network error. Betul ke nombor ni? Macam adalah nak berkenalan, nombor dah kasih tapi bila call tak menjawab. Mungkin tukar nombor kot. Admin, tolonglah update pasal gadis ni. Tantah pondan. Boleh dikatakan ramai jugalah yang minat dengan gadis ni. Joe pun rasa macam lemah semangat lah juga. Dia tengok yang komen-komen ni semua handsome belaka. Ada satu hari tu masa Joe baru balik kerja, memandangkan esok dia bercuti, jadi adalah masa nak cari bakal jodoh. Joe pun masuk website cari jodoh. Dia cari nombor Syasha dan terus save nombor dia. Dia tengok status dekat WhatsApp, Syasha tengah online. Joe pun try lah WhatsApp. Hai, ni Syasha kan? Saya dapat nombor ni dari website cari jodoh. Kebetulan saya ni pun single. Boleh kita berkenalan kalau awak sudi? Tunggu tak berbalas, tapi online. Kecewa jugalah Joe masa tu. Mungkin ramai yang tengah chatting dengan dia kot. Tak apalah, Joe pun tengok TV dekat ruang tamu untuk hiburkan hati yang tengah kecewa. Tengok jam dah dekat pukul 12. Tak apa, esok cuti. Joe pun layan bola dulu. Tiba-tiba dia dengar handphone dia berdering. Siapa pula yang call malam-malam buta ni? Joe tengok ada miss call dari Syasha. Jantung terus berdegup kencang. Joe beranikan diri untuk telefon semula. Tut. Hello, boleh tahu siapa ni? Tanya Syasha. Joe pun terus berkenal-kenalan lah dengan Syasha dan tanya Syasha ni duduk dekat mana sekarang. Katanya dulu Syasha ni tinggal dengan makcik dia. Sekarang ni dia duduk sorang-sorang dekat rumah pangsa menyewa.
Rumah pangsa yang mana satu? Pujuk punya pujuk. Akhirnya Syasha bagi tahu dia duduk dekat rumah pangsa yang sama dengan Joe sebenarnya. Tak sangka pula si Joe ni, masa tengah seronok berbual tu, tiba-tiba Joe terhidu satu bau yang aneh dan sangat busuk. Joe ni duduk dekat blok A tingkat pertama. Si Syasha ni pula tinggal dekat blok B, tapi tak tahu tingkat yang mana. Joe bersuara, "Awak keluar kejap, saya ada dekat luar rumah ni." Joe dah rasa tak sedap hati disebabkan bau busuk tu lah. Tak tahulah datang daripada mana. Joe pun keluar rumah dan tengok-tengok sekeliling. Biasa je, tak ada pun nampak sampah ke benda-benda pelik ke. Kemudian Joe pandang ke depan, perhati setiap tingkat rumah depan dia, dan ternampak satu lambaian dari jauh dekat tingkat 3. Tapi wajahnya tak nampak dengan jelas sebab jauh lah kan. "Awak ke yang tengah melambai tu?" Joe tanya untuk kepastian. Dan memang sah, itu si Syasha. Cepat-cepat Joe masuk ke dalam bilik bersiap-siap. Tak sabar nak pergi jumpa Syasha. Dalam tak sedar tu, kedengaran suara azan subuh. Telefon terus tak ada line. Network error. Joe pun pelik. Tadi sembang okey je, lepas azan subuh je buat hal pula lain ni. Joe cuba telefon semula banyak kali, network error juga. Joe cuba WhatsApp Syasha pula, tapi tak berbalas. Tengok status, last seen 20 Mei 2010. Joe rasa macam tak percaya pula tengok status si Syasha ni. Tadi dia nampak 20 Mei 2017. Ke dia yang salah tengok? Pelik, malam tadi baru je mereka chatting. Joe dah rasa tak sedap hati. Dia cuba restart handphone, tetap sama. Kemudian Joe malas nak fikir apa-apa masa tu. Lepas solat je dia terus masuk tidur. Masa tidur tu Joe mimpi buruk. Dia mimpi jumpa Syasha, tapi wajahnya sangat menyeramkan. Hancur macam kena hempak batu. Biji matanya terkeluar. Tubuhnya penuh dengan darah dan ulat-ulat. Joe terus terjaga dari tidur. Tengok jam, dah pukul 3 petang. Cepat-cepat Joe bangun, mandi dan terus solat. Bila ingatkan balik mimpi tu, memang seram. Tiba-tiba tergerak pula di hati Joe ni nak pergi jenguk Syasha. Kalau dia ada dekat rumah. Joe pun bersiap-siap dan beli buah tangan sikit dekat kedai runcit depan tu. Naik tangga sampai tingkat 3. Joe pelik, kenapa rumah dekat tingkat 3 ni semua kosong? Tak nampak tanda-tanda ada orang tinggal dekat tingkat 3 ni. Sekurang-kurangnya adalah nampak selipar, kasut, pasu bunga ke. Ni tak, memang kosong sekosong-kosongnya. Joe yakin dia nampak Syasha melambai-lambai dari tingkat ni. Joe dah rasa lain macam, meremang, seram sejuk semua ada. Cepat-cepat Joe turun dan beredar dari tingkat tu. Sampai dekat bawah, ada makcik ni tengah sidai baju. Tegur Joe, "Nanti kamu bawa barang banyak-banyak ni nak pergi rumah siapa?" Makcik kenal tak orang nama Syasha tinggal dekat tingkat 3 tu? Orangnya comel-comel dan kerja dekat kedai kosmetik. Makcik tu lain macam je tengok Joe. Lama dia fikir nak ingat nama Syasha yang tinggal dekat blok ni. Kata makcik tu, Syasha yang dikenal masih budak lagi, anak jiran dia. Kalau nak cari orang dekat tingkat 3 tu memang kosong, tak ada orang lagi yang tinggal dekat situ. Kemudian makcik tu macam teringat sesuatu. Menurut makcik tu, memang ada budak nama Syasha tinggal dekat sini dulu. Tapi orang sini cerita budak tu dah mati, terjun dari tingkat 3 tu. Ramai juga orang sini cakap pernah nampak kelibat Syasha tu jalan-jalan dekat tingkat 3 tu tiap-tiap malam. Joe dah tak tahu nak kata apa. Tak sangka dia tengah bercinta dengan hantu. Joe bagi barang-barang dekat makcik tu dan terus pulang ke rumah. Malam tu Joe tak keluar mana-mana. Duduk je dalam bilik sampai tak lena dia tidur. Pusing kiri, pusing kanan, tak lelap juga. Joe betul-betul rasa tak sedap hati. Tiba-tiba handphone dia berbunyi kejap. Kring. Dia pun tengok ada miss call dari Syasha. Joe terkaku, jantung terus berdegup kencang. Tak semena-mena dia terhidu bau yang sangat busuk dari tingkap bilik dia. Cermin tingkap memang Joe dah siap-siap tutup rapat dengan langsir sekali. Handphone dia terus berdering kejap. Lepas tu berdering lagi. Berdering. Ting, kring, kring, berdering. Semua tu miss call datang dari nombor Syasha. Joe terus matikan telefon dan cuba lelapkan mata, tapi tak dapat juga. Bau busuk tu semakin kuat memenuhi ruang bilik dia. Tengok jam, dah pukul 12.30 malam. Tiba-tiba pintu rumah dia diketuk, diikuti dengan suara dekat tepi tingkap. Joe memang kenal sangat suara tu. Itu suara Syasha. "Awak, saya ada dekat depan rumah ni, bukalah pintu." Joe terus meremang dengan suara tu. Kali ni terdengar dia ketawa pula dekat tepi tingkap. Joe dah tak tahan. Dia terus teriak, "Hoi, jangan ganggu aku lah. Aku tak nak kau datang sini."
Sia-sia je Joe teriak tu, sebab makin dahsyat dia kena ganggu. Tingkap bilik kena ketuk dengan kuat, rasa nak pecah tingkap tu. Joe hanya terkaku, diamkan diri, tak tahu nak buat apa masa tu. Tak lama lepas tu, terdengar bunyi mengilai. Bunyi tu macam betul-betul dekat telinga dia. Sepanjang malam Joe diganggu sampailah azan subuh berkumandang. Gangguan tu hilang dan lenyap. Macam tu je. Pagi tu juga Joe balik kampung, badan sejuk dan terus demam. Alhamdulillah, beberapa hari lepas tu Joe pulih dari demam, tapi masih trauma dengan peristiwa menyeramkan tu. Lepas kejadian tu, Joe insaf dan tak nak lagi kenal mana-mana perempuan dekat website cari jodoh. Sampai sekarang Joe tak boleh lupa suara mengilai tu. Kisah ni terjadi di kampung Faiz beberapa tahun lepas. Ketika itu ada seorang makcik ni tengah nazak. Rumah dia pun tak jauh sangat, lebih kurang 10 meter je daripada rumah Faiz ni. Boleh dikatakan berjiran lah. Cuma seingat Faiz, makcik ni memang sombong dan tak mesra dengan jiran-jiran dia. Orang yang tertentu je dia nak bergaul. Faiz bukanlah nak buka aib orang, tapi ni memang kisah benar yang berlaku dekat kampung dia. Makcik ni dulunya memang seorang yang agak sombong dan orang-orang dekat kampung tu kata makcik ni ada amalkan ilmu hitam. Anak-anak dia semua cantik. Ada 3 orang anak makcik ni. Suami dia dah meninggal. Jadi orang-orang kampung ni pun ada jugalah cuba nak pikat anak-anak dia. Tapi jangan mimpilah, orang tua tu memang tak suka orang-orang dekat kampung ni. Kecuali ada kerja tetap, senang cerita boleh bagi anak perempuan dia tu kesenangan lah. Memang betul jugalah kalau fikirkan secara logik. Tapi cara makcik ni salah jugalah. Kalau dah memang jodoh, nak halang buat apa? Mungkin Allah nak tunjukkan pada makcik tu, tiba-tiba anak-anak dia ni terkahwinlah juga dengan orang kampung tu. Faiz bukan nak kata apa, menantu makcik ni dah lah tak kerja, harap mak bapak je yang bagi makan. Sejak anak-anak makcik tu kahwin, macam-macam hal berlaku dekat kampung tu. Senang cerita, rumah tangga anak dia pun makcik tu nak ambil tahu. Tak lama lepas tu, ketiga-tiga anak dia bercerai dengan suami masing-masing. Menurut orang kampung, makcik tu guna ilmu untuk porak-perandakan rumah tangga anak-anak dia. Tapi tu cuma mula-mula orang kampung. Biasalah, kalau tak ada gosip dekat kampung tu memang tak jadi. Hinggalah pada satu hari Faiz dengar makcik ni nazak. Bab ni agak mengerikan sikit. Mak ayah Faiz ada ziarah rumah makcik tu sebulan sebelum dia meninggal. Sebenarnya makcik tu dah lama sakit. Faiz pun baru tahu hal ni sebab dia bukan duduk dekat kampung tu sejak kerja dekat bandar. Faiz pun tak tahu nak percaya atau tak cerita ni. Makcik tu kalau diikutkan memang dah lama mati, tapi benda yang berada dalam tubuh dia yang halang makcik tu untuk pergi. Tubuh dia membusuk dan banyak kesan-kesan luka. Nampak macam mayat yang tengah mereput. Lebih kurang macam itulah keadaan makcik tu. Setiap waktu maghrib, makcik tu akan bangun dari katilnya dan akan cari makanan. Makan pula dengan gelojoh. Seperiuk nasi belum tentu cukup. Kalau fikir secara logik, ada ke manusia macam tu? Tengah-tengah nazak macam tu pun dia boleh berdiri lagi, bergerak ke dapur seorang diri dan makan dengan gelojohnya. Anak-anak dia pun pelik dengan perangai ibu mereka sejak jatuh sakit ni. Sehinggalah pada satu masa Allah lebih berkuasa, makcik tu pun meninggal dunia. Semua penduduk kampung berkumpul di rumah makcik tu untuk uruskan jenazah. Petang tu juga Faiz pun ada masa tu. Kalau dari luar rumah nampak macam biasa, tapi bila masuk dalam rumah, ya Allah, busuk bukan main. Mula-mula Faiz sampai rumah makcik tu, dia pelik jugalah kenapa ramai makcik-makcik dekat situ keluar dari rumah dan terus muntah. Orang kata mayat jenazah tu busuk sangat dan mesti dikuburkan juga petang tu. Urusan pengebumian jenazah berjalan dengan lancar. Kisah seram dan mengerikan ni bermula pada malam tersebut. Malam tu arwah makcik tu datang ke kampung buat kacau. Habis pintu rumah-rumah orang kampung diketuk. Bam 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 bam. Faiz pun pelik, siapalah yang ketuk pintu ni. Belum sempat dia nak buka pintu, abah dia tahan, jangan buka. Makcik tu bangkit dari kubur. Tak lama lepas tu Faiz terhidu bau yang sangat busuk. Bau tu datang dari pintu rumah. Faiz pun memang dah agak makcik tu. Bau busuk ni dia kenal dan sangat menakutkan. Tak lama kemudian makcik tu ganggu rumah jiran sebelah pula. Kalau tak ada yang buka pintu, dia akan ke sebelah rumah lagi. Macam itulah perbuatan dia setiap malam. Lebih kurang seminggu jugalah gangguan tu berlaku. Faiz risau nak tinggalkan mak ayah dia dekat rumah. Dia pun ambil lah cuti lagi. Pernah sekali tu Faiz cuba intai dari tingkap.
Berderau darah dia masa tu. Itulah kali pertama Faiz tengok hantu bangkit. Sangat mengerikan. Dipendekkan cerita, orang-orang kampung berpakat untuk cari seorang yang pakar dalam hal ni. Menurut pakar tersebut, arwah makcik tu tak tenteram disebabkan perbuatannya pada masa lalu. Kemudian datang bekas menantu arwah ke rumah makcik tu untuk baca Yasin bersama-sama dan mohon supaya Allah maafkan arwah ni. Faiz tengok anak-anak arwah memang sedih dan malu dengan apa yang terjadi. Lepas baca Yasin, mereka semua menuju ke kubur arwah. Faiz pun ikut sekali masa tu. Dia nampak pakar yang dijemput orang-orang kampung baca sesuatu, kemudian terbalikkan batu nisan tu. Alhamdulillah, lepas tu gangguan hantu bangkit dekat kampung mereka pun berakhir. Tahun 2021, isteri Haikal mengandungkan anak mereka yang pertama. Haikal ni bekerja sebagai landscape dekat atas Gunung Jerai. Buat sementara waktu, Haikal menetap di rumah mak mertuanya di Sik Kedah. Tapi isterinya selalu mengadu yang dia tertekan dekat rumah tu. Jadi Haikal buat keputusan bawa isteri dia balik ke kampung halaman di Pokok Sena, Kedah. Hari pertama, Haikal bertolak awal pergi kerja dari rumahnya dekat Pokok Sena. Pukul 6 pagi dia dah keluar rumah sebab takut sampai lambat dekat tempat kerja. Tapi sampai awal pula, pukul 6.40 pagi dah sampai. Matahari pun belum keluar lagi. Yang peliknya, macam mana boleh cepat sampai? Kalau ikutkan dari Pokok Sena ke kaki Gunung Jerai tu makan masa lebih kurang nak sampai 2 jam jugalah. Malas nak fikir panjang, Haikal pun naik macam biasa tanpa fikir yang bukan-bukan. Jalan nak naik ke atas tu tak ada lampu jalan, hanya bertemankan lampu motor dia je. Bila Haikal sampai di pertengahan gunung, dia nampak ada seorang perempuan berbaju putih rambut panjang duduk bertinggi atas pokok sambil ketawakan dia. Haikal terus meremang. Tapi tak pelik lah sebab dekat Gunung Jerai ni memang benda-benda macam ni selalu berlaku. Dia pun diam je dan terus pandang ke depan. Sampai kaki dia terketar-ketar. Haikal bawa motor naik ke atas lagi. Tak lama kemudian, Haikal terhidu bau yang sangat wangi hingga dia terleka dengan bau tu. Sampai dekat satu selekoh yang orang tempatan gelar sebagai selekoh ibu api pertama, Haikal nampak ada seorang wanita pakai baju kebaya kuning tengah berjalan sambil bawa talam yang diperbuat dari buluh dan ditutup dengan daun pisang. Melambai tangan suruh dia berhenti. Masa tu Haikal tak fikir yang tu makhluk halus ke manusia ke. Dia pun berhenti dan tanya, "Kenapa kak? Nak naik atas ke? Jauh lagi nak sampai atas tu. Tak panas ke jalan kaki dengan pakai baju kebaya ni? Abang nak makanan tak? Abang tak beli sarapan lagi kan? Ambil lah ni, saya ada bawakan." Terkejut jugalah Haikal masa tu. Macam mana perempuan tu boleh tahu yang dia belum beli sarapan lagi? Haikal dah rasa lain macam. Tanpa fikir panjang, dia suruh pecut naik atas. Tengah pecut motor tu, motor Haikal jadi berat. Gear 1 rasa macam gear 4. Motor tak larat nak bergerak. Haikal terus baca ayat kursi dan Alhamdulillah sampai juga dia dekat atas dengan selamat. Haikal buat kerja macam biasa. Waktu rehat dia bersembang dengan kawan dia yang bernama Nas dan Naim dan ceritakan apa yang terjadi. Mereka kata itulah Tuan Puteri. Petang tu atas Gunung Jerai tu berkabus. Haikal jalan ke belakang surau sebab nak buang sampah. Dekat belakang surau tu memang adalah tempat pembuangan sampah. Bila sampai dekat belakang surau dan buang sampah, Haikal terdengar satu suara lembut datang dari belah kanan. Kenapa tak ambil makanan tadi? Cepat-cepat Haikal tulis. Tapi tak ada siapa. Malas nak fikir panjang, mungkin sebab penat, Haikal sambung semula buang sampah. Tiba-tiba terdengar tapak kaki orang berjalan dari arah depan. Bila Haikal tengok, dia nampak perempuan berjubah putih, kainnya sampai melirik ke belakang. Haikal perhati je dia berjalan. Lepas tu Haikal tegur, "Cik nak ke mana tu? Dekat sini tak boleh lalu, bahaya." Perempuan tu terus toleh ke arah Haikal. Allahu Akbar. Muka dia rata je, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Haikal terus berlari tinggalkan kawasan tu. Kebetulan kawan Haikal, Nas dengan Naim, nampak dia lari dan bertanya, "Hang ni pasal apa lari macam kena ligan hantu?" Haikal pun ceritakan apa yang dia nampak tadi. Alah biasalah tu, lagipun Gunung Jerai ni perkampungan bunian terbesar di Asia, kata mereka. Haikal terus terdiam. Keesokan harinya Haikal datang kerja lewat sikit sebab takut jadi macam semalam. Dia naik Gunung Jerai dalam pukul 7 pagi. Jalan masih berkabus tapi
Tapi nampaklah juga jalan tu. Sampai dekat selekoh ibu api pertama, Haikal terserempak dengan seorang kawan sekerja dia yang bernama Wak. Dia tahan Haikal, suruh berhenti dan turun dari motor. Haikal yang dah terasa pelik masa tu turun jugalah dari motor. Lepas tu dia tengok Wak ada baca sesuatu. Lepas baca tu Wak ajak naik. Haikal tanyalah kenapa. Wak cakap ada langsung ikut Haikal tadi. Dia takut langsung itu tolak Haikal jatuh gaung je. Haikal terkejut. Wak cakap jangan bagi tahu sesiapa pasal ni. Dah berpesan bila naik lepas ni baca Al-Fatihah sekali dengan ayat kursi. InsyaAllah tak ada yang mengganggu. Bulan 7 2021, Haikal berhenti kerja dan kerja sebagai pembantu kedai di Pokok Sena. Isteri dengan mak dia risau keselamatan dia. 2 bulan lepas Haikal berhenti, Malaysia digemparkan dengan kejadian kepala air di Yan, menyebabkan bekas kawan sekerjanya bernama Wak meninggal dunia akibat tanah runtuh. Haikal tersentak jugalah sebab sebelum dia berhenti, Wak ada berpesan, janganlah berhenti, kalau hang berhenti siapa nak ganti aku mesin rumput nanti. Wak macam tahu yang dia akan pergi. Al-Fatihah untuk Muhammad Syahruzi. Wak, semoga arwah tenang di sana. Bila tiba bulan Ramadan, Abang Man sekeluarga akan berniaga biskut raya, kerepek, asam-asam, kacang dan sebagainya. Dah lebih 15 tahun mereka sekeluarga berkecimpung dalam perniagaan ni. Mereka akan berkampung di Pekan Banting untuk berniaga. Biskut-biskut semua mereka buat sendiri di rumah sebulan sebelum puasa. Kerepek mereka beli secara pukal dari kilang kerepek berdekatan. Kalau dulu sebelum Selangor bertukar pemerintah, peniaga biskut raya berniaga dekat tanah lapang sebelah pentian bas dan pentian teksi. Adalah dalam 30 orang peniaga biskut raya, yang selebihnya peniaga lain macam baju, seluar, bunga dan macam-macam lagi lah. Bila bertukar pemerintah, mereka para peniaga biskut raya dah berpecah ikut rezeki masing-masing. Macam Abang Man masih dekat Pekan Banting, cuma lokasinya dah berpindah ke Uptown Banting, tak jauh pun dari lokasi lama. Masuk tahun ni dah 3 tahun mereka berniaga dekat situ, bermula dari PKP lepas. Yang Abang Man nak cerita ni masa mereka berniaga dekat tempat lama tu. Masa tu bapak mertua Abang Man ni masih sihat. Hari-hari bapak mertua dia datang pantau mereka berniaga. Sehari 2 kali bapak mertua dia datang. Pertama sebelum tengah hari dan kedua malam lepas isyak. Kemah Abang Man ni diapit oleh kemah adik-adik ipar dia. Sederet kemah mereka berempat sampai penganjur gelarkan mereka ni Zoo and the Gang. Zoo tu nama isteri Abang Man. Begitulah mereka semua sebelum tempat tu dibubarkan. Nama pun Bazar Biskut Raya. Dah tentulah banyak syaitan dan jin berkeliaran, sama ada yang bertuan ataupun yang bergentayangan. Tapi Abang Man dah pagar kemah dia masa hari pertama berniaga dekat situ. Pagar Abang Man tak susah pun, cuma setiap pagi masa nak mulakan berniaga, baca Al-Fatihah, ayat kursi dan surah Mu'awizat, iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, disambung dengan salawat Tafrijiyah. Niatkan dalam hati supaya dihindarkan dari gangguan jin, syaitan dan supaya Allah lariskan jualannya. Kemah adik-adik ipar Abang Man pula ikut permintaan. Kalau ada yang nak dibacakan pun boleh juga. Abang Man baca dari kemah dia, malas nak berjalan. Walaupun dah dipagar, sesekali terjadi jugalah gangguan pada mereka ni. Contohnya macam peniaga lain semuanya ada pelanggan, tapi mereka tak ada pelanggan langsung. Mula-mula Abang Man doublekan pagar yang dia buat. Yelah, syaitan biasa tak boleh langgar pagar yang Abang Man ni dah buat. Tapi syaitan yang bisu, buta, pekak, gila dan sebagainya boleh je langgar walaupun bulan puasa. Pernah terjadi satu hari, dari pagi sampai ke petang mereka kurang pelanggan. Petang tu bila Abang Man sampai, anak dia yang nombor 2 yang jaga masa tu monyok je mukanya. Bila dia tanya, jawapannya ada pelanggan, cuma kurang sangat, tak macam biasa. Malam tu lepas maghrib, Abang Man buat bacaan Yasin dekat bawah meja biar orang tak nampak. Lepas siap baca, Abang Man keluar tengok keadaan masih sama. Lepas isyak, Abang Man baca Yasin lagi sampai dia tak bertarawih masa tu. Tarawih dekat rumah lah nanti. Hinggalah bapak mertua Abang Man ni sampai, keadaan masih sama. Kemudian Abang Man lepak dekat luar kemah, jauh sikit dari kemah dia. Memang terasa bahangnya, cuma Abang Man belum nampak makhluk yang ganggu perniagaan mereka ni. Abang Man baca surah Qaf ayat 22 17 kali sambil pejam mata. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawmal hadid
Habis baca, Abang Man sapu air liur dekat kelopak mata kiri dan kanan. Barulah Abang Man nampak dalam sama-sama makhluk sebesar lembu jantan mundar-mandir dekat depan kemah dia. Makhluk berkepala lembu tu jalannya macam manusia, cuma kakinya pendek, pakai baju warna hijau. Patutlah tak ramai pelanggan Abang Man hari tu. Angkara makhluk tu rupanya pelanggan dibutakan mata dan hati dari nampak kemah Abang Man. Bila Abang Man perhati betul-betul, dekat bahagian tengah kemah dia pun ada juga. Yang ni kecil sikit dari yang luar tu, tapi yang ni lebih mengerikan mukanya. Mereka-rekah macam ada titisan darah dari rekahan tu. Pakai baju warna hijau juga, macam boria. Yang Abang Man bengang, makhluk tu elok bertinggi atas keripik yang dijual tu. Abang Man jumpa bapak mertua dia yang masa tu berada dekat kemah adik ipar bongsu dan bisikkan apa yang dia nampak. Pak mertua dia tak terkejut pun. Dia dah rasa, cuma tak nampak je. Abang Man minta pak mertua dia tolong uruskan yang dekat luar, biar dia uruskan yang dekat dalam kemah. Dari belakang kemah adik ipar dia, dekat bawah pokok, Abang Man renung kemah dia. Lepas tu Abang Man baca Al-Fatihah, ayat kursi dan Mu'awizat, disambung dengan ayat 9 surah Yasin 7 kali untuk pertahankan diri. Kemudian Abang Man baca ayat 148 surah Al-Baqarah 11 kali. Abang Man nampak si muka buruk tu pandang dan mula terbang ke arah dia. Abang Man tunggu je si muka buruk tu sampai, sambil tumit kaki dia kisar ke tanah sambil baca 4 sumum bukmum. Sumum bukmum umyum fahum la yarji'un. Sumum bukmum fahum la ya'kilun. Sumum bukmum umyum fahum la yatakallamun. Sumum bukmum umyum fahum la yubsirun. Terus terhempas ke tanah si muka buruk tu. Abang Man terus baca, afahasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turji'un. Si muka buruk tu menggelepar. Tak lama lepas tu ia hilang macam kabus. Abang Man masih gementar sebenarnya. Bukan selalu dia bertempur dengan syaitan pada bulan Ramadan ni. Abang Man terus berzikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya sampai hati dia terasa lapang. Bila dah tenang tu, Abang Man pun bergerak menuju ke kemah dia. Pak mertua dia pun dah balik. Memandangkan masa tu dah pukul 12.30 malam, mereka pun baliklah juga lepas tutup kemah. Dalam perjalanan balik tu, bila sampai di pertengahan jalan Sukepi, Abang Man terasa van dia berat. Bila dia tengok side mirror, dia nampak ada rambut panjang mengurai dekat belakang van. Tak tunggu lama, Abang Man suruh anak kedua dia azan. Abang Man pula baca ayat kursi, dan pada ayat wala ya'udzuhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, Abang Man baca sampai 33 kali dan terus tepuk bahagian atas van. Terus jatuh tergolek-golek si rambut panjang tersebut ke jalan. Van pun dah ringan macam biasa. Abang Man ingat gangguan dah berakhir. Rupa-rupanya tak. Bila Abang Man parking je van, mata dia tertuju ke arah belah kiri rumah dia. Dekat bawah rumpun pokok pisang berangan, Abang Man nampak ada makhluk sebesar peti sejuk tengah mencangkung menghadap ke arah mereka. Matanya merah meruncing ke tepi, badannya berbulu macam kungkang. Abang Man suruh isteri dan anak-anak dia masuk rumah dulu, biar dia yang hadap makhluk tu. Abang Man dapat rasa yang makhluk tu datang dari Pekan Banting juga, ikut mereka sekeluarga. Mungkin kuncu-kuncu si muka buruk dan rambut panjang yang Abang Man smackdown tadi. Bila keluarga dia dah masuk rumah, Abang Man menuju ke arah makhluk tersebut. Kau nak apa? Tak ada jawapan dari makhluk tu. Abang Man malas nak tunggu jawapan dia. Abang Man terus berzikir la ilaha illallah sampai dia tenggelam dalam zikirnya. Engkau kacau kami, engkau musnahkan kawan kami, Tuhan aku suruh aku musnahkan engkau pula. Itulah teriakan yang Abang Man dengar dari makhluk tersebut. Kemudian makhluk tu berdiri dan cuba tangkap Abang Man. Tapi Abang Man dah berada dalam lingkungan zikir yang dia dah zahirkan. Cepat-cepat makhluk tu tarik tangannya yang nak terbakar tu. Unasidukum bil adzi akhudhahu alaikum Sulaiman atakhruju wa tahalu min baitina unasidukumullah ala tu'dhu ahada. Abang Man baca ayat ni 3 kali. Bila dengar ayat ni, serta-merta makhluk tu ketakutan. Badannya menggeletar dan berdesup tinggalkan Abang Man. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Lepas baca Al-Fatihah dan bagi salam, Abang Man masuk ke rumah. Penat sungguh rasanya, macam lepas maraton 8 km. Esok paginya mereka ke Banting nak berniaga. Hari ni baru je buka, dah ramai pelanggan beli biskut dan keripik. Tapi dekat bahagian depan kanan sikit
ada peniaga biskut raya yang sewa 6 kemah sekaligus tak berniaga. Kemahnya ditutup sampailah habis Ramadan tahun tu, dan sampai sekarang Abang Man tak pernah jumpa lagi peniaga tu. Bapa mertua dia masih tetap setia temankan mereka anak beranak. Lepas bapa mertua Abang Man meninggal pada tahun 2015, mereka anak beranak, menantu dan cucu tetap teruskan legasi perniagaan ni tanpa arwah. Kalau ada gangguan lagi lepas tu, Abang Man lah yang terpaksa hadap seorang-seorang. Al-Fatihah untuk almarhum Tuan Haji Maksum bin Semin. Masa Harry muda dulu, keluarga dia selalu berpindah randah. Masa tu kedua orang tua dia sewa rumah apartmen berdekatan dengan kawasan pegunungan. Kadang-kadang Harry dengan kawan-kawan dia akan terokalah kawasan pegunungan tu, tapi ibu bapa dia selalu larang lah supaya jangan pergi terlalu jauh. Pada satu hari, Harry dengan kawan-kawan dia pergi agak jauh tanpa pengetahuan ibu bapa dia. Mereka berjalan selama 30 minit sebelum jumpa rumah terbiar. Rumah tu biasa-biasa je tapi nampak menarik. Lalu mereka bercadang untuk masuk ke dalam dan teroka rumah tu. Dekat ruang tamu, kawan-kawan Harry jumpa beberapa buah majalah dan mula membelik-belik majalah tu. Harry tak berminat dengan majalah tu. Dia terus teroka rumah tersebut seorang diri. Dekat satu bilik, ruangannya nampak kosong, tak banyak perabot. Yang ada cumalah almari kecil dengan pintu sliding. Harry bukalah pintu sliding almari tu dan ternampak dekat dalam almari tu ada seorang wanita tua yang tengah duduk membelakangi dia. Harry terperanjat sampai menjerit, tapi wanita tua tu tak menoleh ke belakang. Perlahan Harry tutup pintu sliding tu semula dengan berhati-hati. Sebelum pintu tu tertutup sepenuhnya, wanita tu tiba-tiba toleh. Dan Harry sempat tengok wajah ni. Wanita tua tu tak ada mata, bahagian matanya kosong. Mulutnya tenganga luas, tak ada gigi. Darah mengalir dari kedut-kedut pada wajahnya. Harry menjerit ketakutan dan lari keluar dari rumah tu secepat mungkin. Kawan-kawan lain yang tak tahu apa-apa terus ikut Harry dari belakang. Harry berlari sambil menangis-nangis teresak-esak. Sampai dekat rumah, Harry mula rasa tenang sikit. Tapi dia tak berani bagi tahu ibu bapa dia, takut kena marah. Harry buat keputusan untuk kunci mulut dan cuba lupakan apa yang telah berlaku. Untuk lupakan semua tu, Harry main video game. Masa tengah main game tu, Harry nampak macam ada seseorang mengintai dari almari bilik dia. Bila dia periksa, Harry nampak wanita tua yang dijumpa dalam rumah terbiar tu. Harry terus menjerit, berlari ke dapur untuk dapatkan ibu dia yang tengah memasak. "Ada wanita tua dalam almari, mak," kata Harry. Ibu Harry pun pergi periksa dalam almari tu dan Harry hanya berdiri dekat dapur sebab terlalu takut. Beberapa minit kemudian, ibu dia datang dan beritahu tak ada apa-apa yang dia jumpa dalam almari tu. Harry masuk bilik semula dengan ibu dia. "Mana wanita tua tu?" tanya ibu dia sambil buka pintu almari tu. Zam! Harry renung almari tu dengan penuh ketakutan. Wanita tua tu masih ada dalam almari dan tengah renung tepat ke arah Harry dengan matanya yang kosong tanpa biji mata. Ibu Harry tak nampak. Harry seorang je yang nampak. Harry terus pingsan tak sedarkan diri. Lepas kejadian tu, Harry mengelak dari masuk ke bilik tu. Nasib baik mereka berpindah rumah beberapa bulan lepas tu. Sampai sekarang, Harry ada masalah dengan almari. Dia takut nak buka pintu almari sebab takut terjumpa wanita tua tak ada biji mata tu lagi. Alright, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah itu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.